وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Nampak ke skrin? InsyaAllah nampak Ustaz. Apa yang nampak? Ma'al qasasil sabiqin fil Quran, kan? Ya Ustaz, ya. Baik. Alhamdulillah kita bertemu dalam kisah ancaman bahaya Israeliat siri ke-22, dan saya kira kita dah pun berada di penghujung program lah. Saya rasanya kita akan tamatkan mungkin dalam 2 ataupun 3 siri lagi lah, kan. Jadi dan kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan kisah Israeliat ini pada pagi tadi. Ada seorang sahabat lah, ni peringkat junior, adik daripada Al-Azhar, dan dia tanya saya lah, ada beberapa perkara dan saya tanya dia balik. Rupanya dia berada di Sinai. Jadi kita pun untuk chatting sembang dalam grup inilah, grup bekas pelajar Azhar ni, kan, dengan Qarun, dengan Alfu Yaum. Dia kata nak pergi ke Tasik Alfu Yaum, Tasik Fayum, yang dikatakan tempat tenggelamnya Qarun tadi. Saya duk fikir tak apalah, kita buka cerita tentang Qarun pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kisah Qarun ini kisah yang begitu popular, kan, dalam kalangan masyarakat Islam lah, dalam kalangan masyarakat kita, sehingga kan nama pun diabadikan sebagai harta karun. Harta karun. Macam kita bincang hari itu, cerita kisah Harut dan Marut. Kisah Karut Marut, kan. Kisah Karut Marut daripada yang itulah. Yang begitu juga dengan Qarun, kisah harta, bahasa Melayu disebut kiu tu jadi qaf itu jadi kiu, harta karun. Itu biasalah, kan, dari sudut sebutan bahasa kita. Baik, kisah-kisah yang dipaparkan dalam Al-Quran ini, kita maklumlah, bila kita mengaji, kita baca, kan, tadabbur dan sebagainya, kita akan dapati bahawa kisah yang pasti benar berlaku. Cuma ada cuma dia tak? Cuma Al-Quranul Karim ataupun Allah Subhanahu wa taala selaku empunya kepada Al-Quranul Karim itu, dia tidak mention, dia tidak cerita detail, kan, akan apa dia. Misalnya disebut Qarun. Dia sebut Qarun dan dia tak cerita detail bagaimana ataupun kita kata 4W1 itu, kan, kerana yang penting di sebalik itu ialah ibrah ataupun pengajaran daripada sesuatu tema yang diangkat atau yang dibincangkan. Kan, kita dah bincang banyak dah, kan, cerita tentang macam-macam lah, kan. Jadi begitulah kalau kita mengajar hadis pun sama, kan. Yang penting ialah mesej yang terkandung dalam hadis tadi. Baik, antara kisah yang umat terdahulu ini ialah kisah Qarun, dan ada beberapa ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Antaranya yang banyaklah, yang agak panjang sedikit, dalam surah Al-Qasas ayat 78 hingga 82. Ada kata 82, ada kata 83 lah, kan, dan begitu juga daripada ayat 76 lagi. Kan, kita tengoklah kejap. Kemudian yang keduanya ialah surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Biasa gitu. Kalau kita baca mungkin setengahnya ditulis Al-Mu'min, rupanya adalah surah Ghafir. Ayat 23 dan 24, dan yang terakhirnya ialah ayat 39 dan ayat 40 surah Lelabah ataupun Labah-Labah Al-Ankabut.
Baik, yang pertama dalam surah Al-Ankabut, kita ambil yang ujung dulu. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qarun wa fir'aun wa haman. Poinnya ada disebutkan di sini kan. Poinnya ialah dan Qarun, Fir'aun dan Haman. Tiga makhluk durjana ni kan. Baik, walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Siapa yang ada terjemahan Quran boleh buka tengok. Okey. Qarun, Fir'aun dan Haman, walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin wa kullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhazathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna. Kan? Tuan-tuan boleh agak ada kan? Allah tidak cerita dia tak bawa kali, tapi dia di asing-asing kan. Dia ada wa minhum man awraqna ni, dan antara mereka kami tenggelamkan. Kan? Jadi kalau kita mengikuti kisah umat yang terdahulu, kisah para nabi dan umat terdahulu, kita akan tahu siapa yang dimaksudkan di sini. Walaupun Al-Quran tidak menyebut secara direct kan, sekalipun ada di atas itu. Wa kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Baik, maksudnya juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Nabi Musa alaihissalam dengan membawa ja'ahum bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti ataupun keterangan yang nyata. Akan tetapi fastakbaru, mereka takabur fil ardi, di muka bumi, wa ma kanu sabiqin, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi dan tiadalah mereka orang yang luput, yakni daripada kehancuran itu. Baik, ayat 40 surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi fakullan, dan setiap daripada mereka tadi akhadna bi dzambih, masing-masing yang buat dosa kesalahan tadi itu kami seksa disebabkan oleh dosa mereka, dosa yang mereka lakukan. Maka ada di antara mereka yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Kan kalau tanya siapa ni tuan-tuan? Yang pertama. Yang kedua, ada antara mereka yang timpa suara keras yang mengguntur. Yang ketiga, ada antara mereka yang kami benamkan dalam bumi. Dan yang keempat, ada antara mereka kami tenggelamkan. Kan? Jadi dengan maklumat ataupun dengan ilmu yang kita ada, kita boleh tahu dah siapa dia dah. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, tapi mereka lah, kan? Ini biasalah, mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini surah Al-Ankabut. Baik, kisah Qarun ini dianalisis oleh antaranya ialah Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Kelahiran Palestin, dalam buku yang kita tunjukkan pada malam inilah, dan minggu lepas pun ada dah rasanya ditunjukkan cover kan, maaf qasasil as-sabiqin fil Quran. Saya tak pastilah ada atau tidak terjemahannya. Cuba tengok dalam Shopee ada ke tidak kan. Baik, jadi maaf qasasis sabiqin fil Quran dengan panjang lebar, dan saya share lah sedikit perbincangan dia sini lepas daripada tajuk ke-13, kisah tentang Ummu Musa. Dia secara berturutan lah, kisah Ummu Musa, bagaimana Nabi Musa mak dia meletakkan dia di dalam kalau tabut ataupun raga bekas whatever lah, dan dihanyutkan ke sungai sampailah kepada Fir'aun kan. Baik, yang ke-14 ialah dalam buku yang ditulis oleh Dr. Salah Al-Khalidi tadi, kisah Qarun, kisah Qarun, fi siyaqil Quran, mengikut sebutan ataupun pertuturan Al-Quran. Dia ada beberapa yang poin yang nak diangkat di sini ialah Israiliyat fi qissati Qarun. Ada juga kisah Israiliyat tentang Qarun ini kan, ada juga sedikit lah kan. Baik, ini sekadar contoh lah, dan
juga penjelasan yang detail lah. Baik. Ni ada, tapi kita tidak bincang lah, kan? Kita tidak bincang secara terperinci. Kita angkat hanya ataupun kita hanya menyentuh certain isu sahaja. Dan kisah Qarun ini jangan baca Karun, kan? Baca Qarun. Sebab bahasa Arab begitu. Kalau bahasa Dewan memang kena baca Karun lah, tak? Kita Qarun. Baik, kisah Qarun bertujuan untuk menempelak golongan kaya, golongan kaum musyrikin Mekah. Yang kaya raya itu biasalah kadang-kala tak? Yang sombong, yang engkar, yang tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Dan kalau kita alihkan kepada kita pun, kita Allah bagi harta sedikit ni pun ataupun kereta besar, kan? Dah rasa action dah, kan? Contoh begitulah. Baik, harta Qarun itu lebih banyak lagi berbanding dengan harta mereka. Namun disebabkan kesombongan, angkuh, zalim, kan? Qarun tadi ni Allah Subhanahu Wa Taala binasakan dia bersama-sama dengan segala hartanya. Ini kita maklum dah, kan? Ia ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menerusi surah Al-Qasas, inna Qarun, sesungguhnya Qarun kana min qaumi Musa. Qarun itu daripada kaum Nabi Musa. Apakah dia ada kaitan? Kan, fa bagha alaihim, akan tetapi dia melampau terhadap kaum dia. Wa atainahu minal kunuz, dan sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, maka dia berlaku aniaya terhadap mereka. Inna mafat wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuh la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Baik, Qarun termasuk kaum Musa. Maka dia berlaku aniaya ataupun dia melakukan kezaliman kepada kaum dia. Maknanya pertama kita dapat ambil poin, Qarun ini adalah Bani Israel. Kan? Qarun ini adalah daripada kalangan Bani Israel, dan Allah kata kami menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Macam ambasador lah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada dia, jangan kamu bangga kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri. Kan? Baik, suratul Qasas. Dan juga ayat yang 78 hingga 82, ayat ini panjang sikitlah. Inna qala innama utitu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'a wa la yus'alu an dhunubihim mujrimun. Baik, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla utiya Qarun innahu lazu hazzin azim. Dan seterusnya kita tengok. Baik, jadi di sini ada missing ayat. Kan? Missing ayat 77. Kan, wabtaghi fima atakallahu wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya tu, kan? Jadi dari sudut konteks ayatnya dihalalkan kepada kisah Qarun ini, tapi dari sudut umum kita boleh bacalah, kita boleh ambil manfaat. Dia tidak hanya khusus kepada satu-satu peristiwa, kan? Walaupun secara khusus, tapi di sudut ibrahnya adalah maknanya adalah umum. Baik. Kita tengok terjemahanlah. Qarun kata, sesungguhnya aku diberi harta tu kerana ilmu yang ada pada dia. Kan? Jadi, dia lupa bahawa Allah Ta'ala lah yang beri. Dan kita pun ambil iktibar sama lah tak? Kan kita ni ada harta, ada harta, ada ilmu tu, siapa yang beri? Kan? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan apakah dia tidak mengetahui bahawasanya Allah sungguh telah membinasakan umat terdahulu yang lebih kuat daripada dia. Dah dia rasa dia kuat, dia rasa dia hebat, dia rasa macam-macam,
dan ingat bahawa umat dulu yang lebih hebat daripada kamu telah pun Allah binasa dan lebih banyak kumpul harta dan tidaklah perlu ditanya kepada orang yang berdosa itu tentang dosa atau kesalahan yang mereka lakukan. Maka pendek cerita, keluarlah Qarun kepada kaum dia satu hari, kan, zinatihi, berkatalah orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Ialah orang Bani Israel ini pun bila tengok orang kaya dalam kalangan mereka, samalah juga kita pun bila kita tengok kan orang kaya, mungkin sebahagian daripada kita ada cita-cita, aku ni kalau boleh nak jugalah, tak boleh semua, mungkin sebahagian, dua bahagian, berapa peratus nak jadi juga orang yang kaya dan sebagainya lah. Baik, jadi seperti apa yang diberikan kepada Qarun, sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang yang diberi dianugerah ilmu, celakalah. Celaka besarlah bagimu, pahala Allah yang lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang yang sabar. Maka kami pun benamkanlah Qarun tadi ni. Ini ayat dia dah. Bila kita baca tuan-tuan, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, kan, kami tenggelamkan, benarlah benar, tenggelamkannya dan juga rumah dia dalam bumi, famaka nalahu min fi'atin yang surunahu min dunillah, tak ada pun orang golongan ke yang dapat tolong dia kan selain daripada Allah Taala, wa makana minal muntasinin, dan dia pun tidak ada proksi-proksi kan orang yang boleh menolong membantu dia lah. Baik, jadi kami benamkan Qarun beserta rumah dia dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah tersebut, dan tiadalah dia termasuk dalam orang yang dapat membela diri dia. Kan? Baik. Siapa Qarun? Kan, siapa Qarun? Nama dia disebutkan dalam Quran 4 kali, kebanyakan ahli tafsir seperti Imam At-Tabari, Imam Ibn Katsir dan seumpamanya menyebutkan Qarun. Kalau kita buka lah kan, tafsir tak kira lah dalam bahasa Arab ke ataupun yang terjemahan ke, kita akan dapati bahawa Qarun ini ialah Qarun bin Yashar. Yashar. Kan? Bin Qahis, Qaf alif ha sa, bin Lawi bin Yaqub. Jadi cicit tak? Lawi ni anak, Qahis ni cucu, cicit ciak, kan? Ciak daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Kan? Cuma yang pasti ialah kana min qaumi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dia ni daripada kaum Musa. Kaum Musa merujuk kepada kaum Bani Israel. Jadi tidak ada satu hadis, tidak ada satu ayat yang sahih, yang sabit, yang menjelaskan tentang salah silah dia. Kalau ada ni dalam riwayat tafsir ni seperti At-Tabari maupun Ibn Katsir dan yang sewaktu dengannya ada. Cuma riwayat-riwayat tadi itu dapat kita katakan bahawa riwayat yang bermasalah. Namun kan, ataupun kalau direct perbincangan kita ni riwayat daripada Israiliyah lah. Namun kan, namun apa? Sebab dia tidak melibatkan unsur akidah dan ibadah, dan dia didiamkan oleh para ulama, maka bolehlah kita menggunakannya. Akan tetapi bila kita nak cerita, kita kena sebut bahawa tuan-tuan, puan-puan kan dan sebagainya, ini daripada sumber Israel. Lihat kan, contoh begitulah, bukan sebagai satu sumber yang diperakukan, sumber yang sahih kan. Baik, walaupun kalau kita merujuklah Qarun dia ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi Musa, dikatakan sebab dalam tu dikatakan Qarun adalah anak saudara kepada Imran, ayah Nabi Musa. Oleh sebab itu jalur nasab ataupun keturunan Qarun ialah Qarun bin Yashar bin Qahis, manakala Nabi Musa ialah Musa bin Imran bin Qahis. Tok dia nama Qahis kan. Jadi tok dia jadi sepupulah tak. Jadi bapa Qarun dan bapa Musa tu adik-beradik. Kan, adik-beradik, dan Nabi Musa adalah sepupu kepada
Qarun. Tapi sumber ini sumber Israeliat lah. Nak pakai, nak terima, tapi kita kena cerita ini adalah sumber Israel. Namun, kan? Namun apa dia? Ada juga pandangan daripada Ibnu Ishaq ni yang kata bahawa Qarun itu adalah bapa saudara. Tapi dalam kebanyakan kitab tafsir menyebutkan yang mereka ni adalah sepupu lah. Baik. Ibn Katsir daripada riwayat Amash, dia kata memanglah kaum Nabi Musa adalah anak saudara, kan, bersumber daripada Ibn Abbas, juga dikemukakan oleh beberapa tabi'in dan sebagainya ni yang tadi. Baik. Dan yang keduanya ialah Qatadah, dan juga ada disebutkan oleh penulis seperti Dr. Salah Al-Khalidi tadilah. Kalau kita refer, Qatadah ini adalah dalam kitab-kitab tafsir. Kan, dari sudut sumber dipanggil sebagai sumber asli ataupun masadir, sumber utama. Kan, adapun kalau buku yang ditulis dikaji oleh generasi yang baru ini, kan, dia kalau hari ini dia panggil sumber sekunder. Bukan marojek ini ialah kitab-kitab yang klasik juga, yang curah juga, tapi dia ada dia punya batas waktulah, kan. Baik. Jadi yang dikatakan, kan, ada yang mengatakan dia ni dipanggil, dikenali sebagai An-Nur, dan sebagainya menyebut Al-Munawwar, kan. Munawwar bukan munawwir, munawwar yang dicahayakan, kan. Biasanya merujuk kepada suara yang lemak merdulah, kan. Kalau biasa, kalau Qori Mesir ni, kalau masa saya belajar di Mesir dulu pun, biasa orang Arab ni dia baca Quran, maka orang yang mendengarnya kan, dia akan menyebut ataupun memuji dengan pelbagai perkataan yang bagus-bagus, antaranya seperti Munawwar ataupun Munawwir ini, kan. Baik, ketika melanturkan ayat Taurat, bukan ayat Quran lah, kan, masa tu. Namun Qarun berubah jadi orang munafik seperti As-Samiri. Dalam kisah lembu As-Samiri, dan Qarun dibinasakan kerana ini kita maklumlah sombong kepada harta dan kekayaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Baik. Okey, settle. Yang pertama, yang kedua, Qarun ni seorang yang alim ke yang munafik? Akutlah orang bertanya, Ustaz, Qarun ni pengikut Nabi Musa ke pengikut Firaun? Kalau dalam bahasa mudah kan kita panggil beriman ke tidak, kan? Beriman ke tidak. Zaman tersebut, kan, zaman tersebut adalah zaman mungkin antara pasangan masing-masing itu sendiri pun ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Begitu juga dengan ahli keluarga, kan. Tidak pelik, maknanya boleh, kan, tidak ada masalah masa tu, kan, dari sudut kekeluargaan lah. Baik. Jadi Allah utuskan Nabi Musa AS kepada Firaun dan kepada rakyat Mesir ketika itu berada di bawah tiga manusia yang saya sebutkan pada awal tadilah, berdasarkan kepada Al-Quran: Firaun, Qarun dan Haman, dengan kerana masing-masing ataupun kerja masing-masing lah, kan. Qarun dengan kegiatan ekonomi dia yang jenis pembelok dan juga jenis manipulator lah. Kita panggil manipulator tak, yang jenis ambil ataupun exploit, mengambil peluang, kesempatan untuk kepentingan diri dia dan menekan rakyat, ataupun dia ni sebagai orang tengah, kan, orang tengah kepada pihak yang berkuasa, iaitu Firaun. Kan, hal itu dibuktikan dengan timbunan harta dia yang banyak, kan, sementara rakyat susah. Dia hidup mewah di rumah besar ataupun dipanggil sebagai istana lah, kan, tapi dia tidak boleh mengatasi istana raja lah. Kalau pergi ke saya pergi ke Mesir pun tengok tapak tu, kan, dia di sana tu ada di dekat dengan Fayum ni ada tapak yang dikatakanlah, kan, itu cerita sejarah, dikatakan sebagai istana Qarun. Betul tak betul, wallahu alam. Jadi kita pergi pun kita mengambil ibrah, kan, dari sudut besar kecil, macam juga saiz tasik Qarun 55,000 meter. Saya lupa lah, takkan nak kata kilometer, wallahu alam lah, kan, boleh tengoklah dalam internet. Baik.
Jadi kita tahu juga Firaun jadikan harta korun untuk mengukuhkan kekuasaan sebab dia orang kaya. Kan? Jadi korun ni orang kaya. Jadi harta dia memang banyak. Sehingga kan kita pun maklum tuan-tuan. Saya tidak baca detail lah. Kita maklum sehingga berapa 70,000 ataupun 60,000 keldai yang bawa apa? Bukan bawa harta, bawa kunci. Kan nak ceritanya banyak tak kalau kita bawa kunci segugus pun dah kaya raya. Jadi begitulah. Kan nak ceritanya banyak. Baik. Selain itu ada sumber menyatakan Qarun ni orang yang paling alim. Orang yang paling alim, paling baik. Paling baik, cantik ataupun kita kata kacak lah. Kan orang yang handsome dalam kalangan Bani Israel dan yang paling arif tentang kandungan kitab Taurat, tapi dia ni seorang yang munafik. Ini pun ada disebutkan juga dan disahkan kajian oleh Dr. Salah Al-Khalidi tadi. Kan? Kalau kita refer kepada sebahagian kitab tafsir ada menyebutkan sebegitu. Cuma untuk tahqiq, untuk nak reconfirm fakta ini, kan betul ke tidak? Sebab di dalam kitab-kitab tafsir ini, sebahagian daripada penulis tafsir dan ulama-ulama seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, kan Ibnu Katsir dan sebagainya, ada yang menukilkan kan dan memuatkan sebahagian daripada riwayat Israiliyat dan ada juga mereka ni bagi komentar. Yang saya dah sebutkan sebelum ini. Kan, cuma mungkin sebahagian orang dia baca bahagian depan, dia tak baca bahagian kesimpulan yang dibuat oleh imam seperti At-Tabari, seperti Ibn Katsir dan seumpamanya. Lalu dia ambil, nampak bahawa imam-imam tadi itu memuatkan kisah Israiliyat. Jawapannya ya, tapi mereka ada buat satu rumusan tentang kisah yang dipaparkan dalam muka surat yang terdahulu. Kan? Baik. Jadi selain daripada itu ada juga yang cerita bahawa Qarun mengetahui asma Allah, nama-nama Allah ini. Jadi seolah-olah dia ni macam ada satu ilmu lah, satu ilmu yang tertentu dan mampu buat ramuan kimia yang boleh mengubah wadah besi jadi emas. Kan betul ke tidak? Ini cerita ni, kan? Ini cerita. Tapi bila ditalikan dengan keadaan hari ini, menurut kajian Dr. Salah Al-Khalidi lah kalau tuan-tuan baca buku ni, kan, dan juga dengan konteks modern science, kan, jadi boleh terima ke tidak. Jadi nampak benda ni pun tidak betul dan apatah lagi dari sudut sumbernya adalah sumber yang Israeli ataupun sumber yang bermasalah. Cerita memang seronok, nampak hebat. Kan dua kelebihan ini katanya qila, kan dalam bahasa Arab disebut qila, katanya bila sebut katanya ialah kan adalah uncertainty, tak pasti. Kalau kita baca dalam kitab-kitab Arab dah disebutkan orang tua kalau di pondok ni kata qil, kan dikatakan bila sebut dikatakan bermakna sesuatu fakta itu adalah tidak sahih, kan, sebab dikatakan siapa kata tak tahu, kan. Jadi dari sudut pendapat mesti ada siapa yang berkata, dan siapa yang berkata itu pun kita kena tahu, kita kena semok adakah dia seorang yang berintegriti ataupun authorized person or not. Begitu untuk kita nak terima ataupun tidak akan riwayat yang disampaikan diambil daripadanya, kan, begitu. Sebab ini penting. Jadi bila kita baca di sini kita tulis dikatakan bermakna benda ini hanya sekadar cerita. Apatah lagi kalau dihikayatkan memang cerita betul lah, kan. Jadi dua kelebihan ini dikatakan memang seronok. Memang seronok, tapi dia masuk dalam perkara yang tidak sahih. Digunakan oleh Qarun untuk kumpul harta dan Imam Ibn Katsir membantah anggapan ini dengan tegas. Dia kata ramuan kimia apapun tidak akan dapat mengubah besi menjadi emas. Kan? Kerana setiap logam tadi itu dia punya unsur yang berbeza antara satu sama lain. Baik. Jadi begitu juga yang kedua, kelebihan yang ada kononnya lah kan pada Qarun tadi itu
dia ada ilmu tertentu. Jadi juga Ibnu Katsir kata tidak betul, tidak benar. Ini yang saya katakan tadi, kalau mungkin kita baca bahagian depan, Ibnu Katsir ni biar betul. Jadi seolah-olah fitnah ataupun tomahan kepada imam-imam yang terkemuka dalam bidang dalam penulisan tafsir, walaupun ada kalanya mereka ini juga terlepas pandang. Itu biasalah kadang-kala setelah dibuat kajian oleh apa kita kata generasi yang kemudian, kan. Baik, gudang harta Qarun cukup banyak. Sejumlah pemuda kuat. Ini Quran sebutkan begitu, kan, tak mampu bawa peti yang berisi hartanya. Ini berlaku pada Qarun sehingga dia buat kerosakan di muka bumi, tidak mahu beribadah kepada Allah, sombong dan angkuh. Golongan yang beriman kepada ajaran Nabi Musa AS dah bagi nasihat. Ini ada disebutkan dalam Quran lah, kan. Bagi nasihat kepada dia supaya maknanya balik semula, kan. Balik semula berpegang teguh kepada ajaran yang mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak sombong, tidak angkuh dan seumpamanya lah, kan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa AS kepada kaumnya Bani Israel pada ketika itu. Tapi sayangnya Qarun ini menutup telinga, dia tak maknanya tak mau dengar lah, kan, dan mengunci hatinya dengan kalimah yang sederhana. Qarun kata sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 78 ini, qala innama utituhum ala ilmin indi. Aku diberikan harta tu. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jama'a. Sungguh aku hanya diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku. Dia dah bangga diri, dan dia lupa bahawa harta kekayaan itu adalah milik Allah, dan sebagaimana kita maklum tuan-tuan, Allah bagi pinjam sikit saja tak. Apakah dia tidak tahu bahawasanya Allah sungguh telah membinasakan umat yang terdahulu yang lebih kuat daripadanya yang kita baca tadi, dan lebih banyak harta, kan. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun, dan tidaklah perlu ditanya lagi kepada mereka tadi terhadap kesalahan ataupun dosa yang mereka lakukan, kan. Sebab apa umat dulu tak perlulah tanya. Jadi menjadi ibrah dan iktibar kepada kita supaya tidak mengulangi kesilapan ini, kan. Jadi Qarun rasa dia ada harta, Allah Ta'ala bagi tahu bahawa dia telah membinasakan umat terdahulu sebelum diri dia ini, okay, dan sombong yang berulang-ulang di hadapan khalayak. Dan dia bila dia keluar pergi jumpalah dengan orang ramai pada masa itu, ada juga disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam ayat yang kita singgung pada malam ini, dengan pelbagai perhiasan. Kalau kita lah ada pada hari raya, sebahagian riwayat menyebut hari raya ataupun pada hari kebesaran yang tertentulah, kan, dengan perhiasan yang indah dengan tujuan untuk menunjukkan bahawa dirinya yang paling berkuasa dan paling kaya pada ketika itu. Jadi melihat Qarun yang memakai perhiasan tersebut, baik, bila Al-Quran menyebutkan wa akhraja, dan Qarun ini keluar, ada disebutkan dalam ayat ini. Mana tadi ayat? Fa kharaja ala qaumi fi zinatihi. Dia keluar kepada orang ramai, kan, dengan berpakaian yang elok-elok lah, tak pakaian sebagai orang kaya, contoh begitulah, kan. Jadi adakah ada ayat yang menjelaskan perihal cara penampilan, cara pakaian, dan apakah ada hadis yang sabit dalam sahih menjelaskan sedemikian? Kalau tidak ada, maka cukup setakat tu. Kerana yang penting ialah mesej yang nak disampaikan. Tak perlulah kita duk kalau nak cari, kan, dia pakai tu, kalau ibarat hari ni lah pakai baju ni, kalau butang mana, kalau apa dan sebagainya, tak, kan. Itu kadang-kadang kita menyibukkan akal kita, kepala kita dengan benda-benda yang sedemikian. Walhal yang lebih penting ialah ibrah di sebalik perkara tadi. Jadi bila orang ramai tengok cara penampilan, perhiasan dan sebagainya, ialah orang kaya.
Mata orang ramai terpukau, silap kan, mereka pun berkhayal. Biasalah tak kalau kita pun tengok contoh hari ni selebriti lah, contohlah tak kan, ataupun siapa-siapa lah kan. Siapa-siapa, setengah orang masyarakat kita menjadikan sipolan-sipolan itu sebagai ikon kan, ataupun idola. Idol ni walaupun orang bincang dari sudut pengertian, kita tak apa. Melihat kepada mereka tadi itu, saudara-saudara tertipu, berhasrat kuat, maknanya nak jadi juga macam si korun tadi. Jadi orang Islam, orang mukmin kan, ataupun orang Islam lah, kalau kira samalah kan, menasihati supaya meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, yakni dengan cara berpenampilan yang sedemikian dan seumpamanya. Dan pada masa yang sama mengingatkan bahawa balasan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada orang mukmin yang soleh jauh lebih baik lagi kan daripada apa yang dimiliki oleh Qarun. Kan, jadi sabar sahaja pada kehidupan dunia, insya-Allah orang mukmin kan akan dapat lebih baik lagi daripada sesiapa sahaja, termasuklah Qarun dan seumpamanya di akhirat nanti. Cuma kena sabar. Kan, kena sabar, nikmat di akhirat itu lebih banyak lagi dan tidak terbanding dengan seluruh isi bumi. Maka ringkas cerita bumi pun telanlah Qarun kan, telanlah Qarun dengan seluruh harta dia jatuh ataupun masuk dalam bumi lah kan. Ini kita maklumlah. Baik. Cerita yang detail ni bagaimana tu ada sumber ke tidak? Kan? Ada sumber ke tidak? Baik. Antara kaum Nabi Musa AS ada yang berusaha mengembalikan Qarun. Ini ada cerita. Cerita nasihat lah. Nasihat supaya baliklah kan. Jom kita balik ke jalan yang lurus supaya mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan harta kamu itu adalah perlu dimanfaatkan juga bagilah kan kepada orang yang memerlukan pada zaman tersebut. Zaman dengan sistem perhambaan ataupun hamba abdi dan seumpamanya lah, mengembalikannya ke jalan yang lurus yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala dalam menggunakan harta kekayaan. Namun Islam tidak larang kan, kita pun maklum tak, dalam konteks kita hari ini pun Islam tidak larang kita dapatkan harta, tapi harta tadi itu biarlah berpada cara dapat yang betul dan cara guna juga yang betul. Kita dah bincang dalam wacana wahai orang beriman, pada harta kita itu pun ada hak orang lain. Maka ada konsep zakat, ada konsep sedekah, infak dan sebagainya lah kan yang ada pada harta kita tadi. Jangan kita anggap bahawa aku kerja pagi, petang, siang, malam ini takkanlah nak bagi mudah-mudah kepada orang lain. Kan, kita jangan lupa. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Kita berhenti seketika 1-2 saat untuk beri laluan kepada iklan. Kan, bahawa program ini, majlis ilmu ini dibawakan kepada anda oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Siapa yang nak menyumbang bolehlah berbuat demikian pada nombor akaun yang tertera. Baik, balik semula. Kan, jadi memiliki harta tidak ditegah dalam Islam, cuma kena ingat tadi, nak dapat dan juga nak belanja ada dia punya syarat dan seumpamanya lah. Dan tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan yang disebutkan tadi juga nasihat daripada Bani Israel. Ini ayat 77 ni kan, yang tidak disebutkan, tidak dimasukkan dalam dalam tulisan ini. Baik. Jadi yang berikutnya ialah kunci khazanah yang dibawa oleh 70,000, 60,000 atau 70,000 ekor keldai. Betul ke? Poin di sini ialah banyaknya harta dia ni kan. Bayangkan tuan-tuan tak. Jadi Al-Ghaznawi dia kata Qarun ini buat benda tu pada hari Sabtu. Artinya dia keluar daripada rumah dia dengan pakaian yang tadilah kan. Dengan pelbagai jenis macam perhiasan dia untuk tunjukkan kepada
orang ramai yang aku ni kata Qarun kan, aku ni memang kaya betul lah, bersama dengan 70,000. Betul tak 70,000 ni boleh terima atau tidak? Di sinilah kan, tapi ada riwayat kan. Kalau 70 orang, mungkinlah logik akal kita terima. Kalau 7,000, wallahualam mungkin boleh diterima. Kalau 70,000 terpulang dah pada tuan-tuan kan. Nak terima tak terima. Tapi riwayat ni, inilah dia yang ada dalam sebahagian daripada riwayat dalam kitab-kitab tafsir. Dia ditulis Qarun keluar bersama dengan 1,000 turunan putih atas keldai putih dengan lampu-lampu yang dibuat daripada emas seperti bunga merah. Nak ceritanya, poinnya di sinilah banyaknya harta dia. Sehingga apa dia dibawa oleh 60 ataupun 70. Sebab ada dua riwayat yang berbeza lah. Kata 60 ataupun 70,000 keldai yang bawa harta tadi. Kan? Sebahagian riwayat menyebut bawa kunci saja. Bayangkan kalau kunci itu pula kecil. Ada juga cerita. Kan? Jadi cerita-cerita yang sebegini ni oleh pengelipur lara, okey, lagi cukup seronok. Pasal apa? Kan? Cerita yang tidak ada asas dan sumber yang sahih. Kan? Biasa masyarakat kita begitulah. Kan? Kalau kita cerita bab hikayat yang popular dalam kalangan masyarakat Nusantara, kan, yang menjadi ataupun dari sudut sastra Aceh ni kan, Aceh dan Pasai dah kan, hikayat apa Nabi Muhammad, hikayat Nur Muhammad, hikayat apa lagi bulan berbelah dan sebagainya, macam-macam cerita ada kan. Mungkin tuan-tuan ada baca kan kisah yang sedemikian kan, betul tak betul? Baik. Jadi setelah Allah Taala cerita keangkuhan Qarun yang mengenakan perhiasan kan, dah orang kaya dengan mahnya, dengan biasalah kan, intan payung, intan belian dan sebagainya, menunjukkan kesombongan kepada kaum dia, kezaliman kepada mereka, maka semua tadi itu diakhiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala membenamkan Qarun yang berada dalam rumah dia tu ke dalam perut bumi. Baik, dikisahkan bahawa kebinasaan Qarun itu kerana doa buruk yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Betul ke? Kan, jadi seolah Nabi Musa yang dipersalahkan pula doa. Betul ke? Jadi tidak ada sumber yang sahih pun. Okay, ulama berselisih pendapat tentang penyebab dia. Ada riwayat di sini. Riwayat daripada Ibnu Abbas daripada As-Suddi. Qarun ini puncanya. Kan? Puncanya dia ada beberapa isu lah. Isunya yang ada saya sebutkan bawah sini. Konflik antara mereka berdua. Kan? Siapa yang mulakan isu. Baik, dia kata Qarun ni menyuap seorang pelacur supaya dia menuduh Nabi Musa menidurinya, dan pelacur tadi buat kerja dia lah. Kan? Jadi kemudian Nabi Musa jumpa dengan wanita tersebut. Nabi Musa solat 2 rakaat, mohon pelacur tadi okey, bercakap dengan jujur, dan akhirnya dia mengaku bahawa dia tu diupah. Kan? Dia tadi itu diupah. Dan ada satu lagi riwayat. Pelacur pun berkata, aku mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Lalu Nabi Musa bersimpuh, bersujud kepada Allah dan minta keputusan kepada Allah mengenai Qarun. Kemudian Allah turunkan wahyu kepada Nabi Musa bahawa Musa diperintahkan Allah untuk bahawa bumi diperintahkan Allah untuk mematuhi Nabi Musa. Ini yang disebab ni, yang dikatakan sebagai doa buruk Nabi Musa supaya menenggelamkan si Qarun tadi. Kan? Penyebabnya adalah Nabi Musa. Begitu. Kemudian Nabi Musa menyuruh bumi menelan Qarun dan rumahnya, lalu berlakulah peristiwa itu. Kan? Ini riwayat. Riwayat ini betul tak? Tidak ada sumber yang sahih pun. Jadi seolah-olah doa buruk daripada Nabi Musa, sedangkan ia adalah hukuman dan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Rentetan daripada kisah tadi ada dua pandangan. Konflik antara Nabi Musa dengan Qarun ini, ketika Qarun itu dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan keluarga dia dalam rumah dia ni, sebagaimana yang diriwayatkan. Ketika Nabi Musa perintahkan bumi supaya membenamkan Qarun dan dia punya proksi lah, rakan-rakan serta dengan rumah dan isinya, adapun mereka ni
diceritakan terdiri daripada orang yang sedang duduk bersama Qarun, sifat mereka sama macam Qarun, iaitu sama-sama munafik dan saling membantu untuk menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Dan ada juga disebutkan, ini sekadar contohlah pandangan daripada Imam At-Tabari rahimahullah, dibawa riwayat kan, dibawa riwayat. Misalnya kita ambil di sini daripada Abu Quraib, cerita bahawa Al-Amash menceritakan, mengkhabarkan kepada kami daripada Al-Minhal bin Amru, daripada Abdullah bin Al-Haris, daripada Ibn Abbas, ketika turun kewajipan bayar zakat. Ketika turun kewajipan bayar zakat, maka Qarun ni dia tak bayar. Kan, ringkas cerita macam itulah. Kan, Qarun ini pergi jumpa kepada Nabi Musa dan sepakat mengeluarkan zakat sebanyak 1 dinar daripada setiap 1000 dinar. Berapa? 0.1%. Kan, bukan 1% dah. Kalau 1% maknanya daripada 1000, daripada 100 ni 0.1. Kan, daripada harta dia. Setiap 1000 ekor kambing, zakatnya seekor kambing. Kan? Jadi lepas tu, Nabi Musa pun pergilah rumah Qarun. Qarun tahan harta dia dan Nabi Musa dapati harta Qarun sama amat banyak. Kemudian Qarun mengumpulkan kaum Bani Israel seraya berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya Musa perintahkan kamu untuk melakukan sesuatu dan kamu mematuhinya. Sekarang dia ingin mengambil harta kamu. Walhal harta Qarun. Maka Bani Israel pun menjawab, engkau adalah pembesar dan pemimpin kami, maka perintahlah kami sesuka hatimu. Kemudian Qarun kata, aku perintahkan kamu mendatangi seorang wanita pelacur, kemudian beri dia sesuatu, maknanya bagi duit lah. Kan? Kalau kita dalam konteks ayat ini, upah lah untuk nak menuduh Musa buat sesuatu yang buruk dengan si wanita pelacur tadi. Sama dengan apa yang disebutkan tadi tak. Lalu mereka pun panggil wanita tadi, berikan sesuatu kepada dia untuk nak menuduh Musa melakukan sesuatu terhadap diri dia. Jadi ini, kisah ni panjang lah. Panjang. Jadi saya skip saja. Jadi daripada situ berlakulah sedikit ketegangan antara Nabi Musa dengan Qarun ketika Qarun tanya kepada Musa, meskipun engkau yang buat. Jadi seolah dia menuduhlah kan. Nabi Musa jawab, meskipun aku yang melakukannya, Bani Israel menyatakan engkau telah berzina dengan wanita tadi. Lalu Nabi Musa kata, okey, panggil perempuan tadi kan. Mintalah ditanya dan sebagainya, wahai fulanah. Kemudian wanita tadi menjawab, ya. Musa tanya, apakah benar aku melakukan sesuatu yakni yang buruk terhadapmu sebagaimana yang mereka tuduh? Wanita tadi menjawab, tidak, mereka telah berdusta, mereka telah bagi sesuatu kepada aku untuk aku tuduh kamu buat sesuatu kepada diri aku. Kan? Jadi jelas bahawa adanya konspirasi lah. Dalam konteks moden ni, konspirasi daripada Qarun dan geng dia untuk menimbulkan fitnah kepada Nabi Musa AS. Kan? Konflik di sini ialah sebab pertama dia tidak mahu bayar zakat kan, 1 ekor ataupun satu dirham kan, 1 ekor kambing daripada 1000 ekor tadi tu 0.01% sahaja zakatnya, kan tak banyak pun. Dan yang keduanya ialah konflik. Maknanya Qarun mencipta mereka fitnah buat fitnah terhadap Nabi Musa alaihissalam kan, dan diselesaikan dengan dipanggil wanita tadi, dan akhirnya Nabi Musa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan balik pada apa yang disebutkan tadi, lalu Allah wahyukan kepada Musa, perintahkan kepada bumi ikut apa yang kamu nak. Maka Musa perintahkan kepada bumi untuk menenggelamkan mereka secara bertahap, mula daripada kaki, lutut, pinggang, leher sampailah semua sekali. Kan? Betul ke tidak riwayat ni? Ada riwayat tapi riwayat yang tidak sabit juga. Inilah kata cerita Israeliat. Kerana kan ada riwayat tapi riwayat yang tidak sabit. Jadi kemudian bila sebut di sini, mana lagi?
Dalam riwayat yang kedua, second version, Allah perintah bayar zakat kan kepada Nabi Musa, akan tetapi mereka justru menuduh Nabi Musa buat perkara terkutuk itu, lalu Nabi Musa pun khawatir. Ini wasilah dia sedikit ada perbezaan kan, tapi dia punya poinnya tadi adalah samalah kan. Jadi adanya tuduhan fitnah daripada Qarun kepada Nabi Musa, walaupun dia ni daripada kaum yang sama. Walaupun pendapat tadi itu pendapat daripada kisah daripada sumber Israel, dia ni adalah sepupu kan. Kalau kita nak terimalah, tak terima pun tidak mengapa, tidak ada masalah. Tapi yang pasti ialah dia ni daripada kaum Bani Israel kan. Jadi dia tidak bersetuju dengan tindakan dan keputusan Nabi Musa, malah tidak mahu mengikut sama sekali ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini ringkas cerita, begitulah tuan-tuan. Kan? Jadi akhirnya dia tuduh Nabi Musa melakukan perbuatan keji, dan Nabi Musa pun khawatir, dan kerana mereka memang mengutus seorang wanita yang beri upah. Poin yang samalah berulang. Kan? Yang berulang, kemudian apa lagi yang sedikit berbeza. Ini sama ni. Nabi Musa bersujud dan menangis setelah wanita tadi mengaku yang dia ni menerima upah daripada Qarun untuk nak memburuk-burukkan Nabi Musa. Apa yang membuatkan kamu menangis, yakni wahai Musa, kan gunakanlah kuasamu kepada bumi, perintahkan bumi ikut kehendak kamu. Maka Nabi Musa pun perintahkanlah bumi untuk menenggelamkan mereka. Begitulah kisah ceritanya. Kalau pergi ke Fayum, lagilah kan, cerita pula macam-macam daripada usi orang tempatan. Kan, kita dengarlah tak, kalau tuan-tuan yang berkesempatan manalah tahu lepas pada ni ada kan. Kerana saya pun terkejut juga tadi tu, ada yang junior ni dah sampai ke Sinai dah kan, nak balik dah lusa. Dia kata, saya pun terkejut lah, kata ada juga orang Malaysia dah pergi. Yang pergi ke Turki itu adalah yang saya tengok dalam rakan-rakan dalam Facebook ni, rakan-rakan yang pergi tu atas conference lah kan, atas kerja rasmi. Baik. Jadi dan firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Tidak ada golongan, tidak ada puak yang dapat tolong dia selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Azab mana? Azab Allah tenggelamkan kan dalam bumi tadi. Dan tidak ada satu kelompok pun yang dapat menolong Qarun atas kemurkaan dan balak yang ataupun hukuman yang menimpa dia. Wa ma kana minal muntasirin, dan tidak adalah termasuk orang yang dapat membela diri dia. Maksudnya Qarun itu tidak dapat ditolong daripada terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun kaumnya sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai rumusan dan kesimpulan saya buat pendek je lah kan, kalau nak ikut tu boleh panjang. Jadi dalam konteks kesimpulannya ada beberapa perkara yang berkenaan dengan Israeliat inilah. Yang pertamanya dari sudut nama tu betul kan, cuma salah silahnya tadi itu adalah bersumberkan daripada Israeliat. Sebab saya kata tadilah, nak terima boleh, tak terima pun tak mengapa. Namun bila kita terima dan kita menyampaikannya kepada orang lain dari sudut kaedah yang lebih berhati-hati, maka kita ceritalah bahawa tuan-tuan ini sumber daripada Israeliat. Kerana generasi baru ataupun generasi lama, orang yang belum ada ilmu pengetahuan kan, mungkin dia faham yang lain kan. Baik. Yang keduanya ialah dikatakan bahawa dia sepupu Nabi Musa, seorang yang paling alim tentang kitab Taurat, yang dari sudut parah rupa yang paling kacak, macho, handsome kan, dan perangainya yang baik. Tapi sayangnya dia berpaling tadah, iaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan juga menerima akan kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Yang keduanya ialah kunci gedung dia ni.
yang banyak sehingga terpaksa dibawa oleh 60 ekor ataupun 70 ekor keldai. Kan? Ada sebahagian 70,000. Kalau 70,000 bagi saya tu mustahil lah. Kalau 60 tu pun mungkin boleh diterima, tapi bukan mana kalau dulu ni emas kan, ketul-ketul emas tak, tapi kunci saja. Bayangkan kalau rumah kita ni tuan-tuan, contohlah kita rumah moden kita. Okey, berapa mungkin segugus saja, segugus ni nak besar mana? Situ saja kan. Dan bayangkan kalau dia bawa oleh seekor keldai dan 10 ekor dan 60 ataupun 70 ekor menunjukkan banyak. Kita tidak nafikanlah, tapi dari sudut logik akalnya tak logik lah kan. Saiz setiap satunya tidak lebih daripada sebesar jari. Betapa banyak dan tak logiknya figure ataupun number tadi kan. Itu saja nak ceritanya, kecil ni kan, anak kunci. Mafatih itu dalam sebahagian riwayat menyebutkan anak kunci lah, walaupun ada sebahagian riwayat merujuk kepada gedung kan. Kanzun ada perkataan mufrad dan jamaknya adalah kunuz yang disebutkan dalam ayat Al-Quran yang sedang kita bicarakan pada malam ini. Yang ketiganya ialah ada juga riwayat tapi Israeliat lah juga. Orang ini mendahului kaum dia dalam kerajinan, ketekunan dalam beribadah di atas puncak gunung selama 40 tahun. Kan, tak tahulah kan. Jadi benda ni kalau kita cerita pada orang awam kan, dia rasa hebatlah kan, mana betul lah. Yang poin pertama tadi seorang yang alim arif dalam kitab Taurat ni, dan seorang abid dalam konteks agama pada masa itulah awal hal, tidak begitu sehingga kan boleh mengalahkan iblis. Kan, boleh mengalahkan iblis, menyebabkan dia kagum dan dia ikut nasihat. Akhirnya dia mula berpaling kepada dunia dan meninggalkan ibadah. Yang keempatnya, apabila harta korun mulai banyak, Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan zakat. Biasalah kalau syariat yang terdahulu kan, dia tak sama, ada perbezaan lah dengan kita tak kan, sebagaimana kita bincang. Kalau dalam konteks Nabi Yaqub alaihissalam pun dibenarkan dalam syariat yang terdahulu untuk kahwin adik-beradik kan, kahwin adik-beradik kan. 12 beradik anak Nabi Yaqub itu daripada 2 ibu yang adik-beradik kan, 2 ibu yang adik-beradik tak kan. Jadi Yusuf ni mak yang adik kan. Baik, jadi apabila harta korun itu banyak, Allah Ta'ala wajibkan zakat ke atas kaum yang beriman, dan Nabi Musa jumpalah korun, minta keluarlah zakat kan. Sebab peringkat awal tadi betul lah dia ni orang yang beriman, tapi bila hartanya menimbul banyak, dia dah mula hilang punca, mulalah kurang iman dia tadi tu. Pada awalnya dia setuju, namun dia lepas dia klik balik. Macam kita lah ada, kalau 10,000 2.5% bermakna 250 ringgit kan. Duit kita, misal kata zakat, wang simpanan kita kena keluarkan sebagai zakat kan. Duit 10,000 250, betul kan? 10,250 kan. Jadi klik ya betul, sayang pula kan. Jadi makin bakhil makin kedekut. Contoh begitulah, itulah yang berlaku kepada korun. Daripada 1,000 kambing yang kita sebutkan tadi, seekor je. Sedangkan kita tahu dah tak luak pun apa kan. Kalau hilang pun dimakan dia bahan rimau, contohlah serigala pun tak perasan pun. Tapi nak ceritanya betapa ada masalah hati kan. Baik, lalu mereka pun upahlah. Balik pada poin tadi, upahlah wanita kan, ataupun merancang fitnah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang keempatnya adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan sekali 3 jenis kepala teruk ni. Haman, Firaun dengan apa? Korun kan. Firaun sebagai watak kepada penguasa yang zalim. Haman ialah pegawai kerajaan yang ikut perintah. Dia tukang buat aja kan. Yang bos yang zalim ni yang jahat, suruh arah buat, okey dia
dia buat manakala Qarun ialah watak orang kaya kan yang menjadi torut, orang kata panggil sak barat, yang menjadi torut disebabkan oleh harta, kan. Dan yang keduanya ialah kufur, sebab berbeza tetapi akibatnya adalah sama, membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah mendustakan Nabi Musa alaihissalam, mendustakan ajaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam, dan ketiga-tiganya mengatakan bahawa Musa ni tidak lain dan tidak bukan hanyalah sebagai seorang ahli sihir. Sihir je kan, yang bijak, yang pandai berbohong. Kan. Jadi ada persoalan di mana, bila, kenapa, semuanya tidak ada jawapan kecuali kita jumpa dalam riwayat-riwayat Israeliat. Sebab yang lebih pentingnya ialah apa dia? Yang lebih pentingnya ialah mesej yang disampaikan itu ibrah, pengajaran, iktibar daripada peristiwa yang berlaku. Kan? Oleh sebab itu, misalnya, okey, tasik Qarun itu di mana? Kan ada yang kata di Mesir, di Fayum, ada yang tempat yang tadi itu tempat lain, wallahu a'lam, macam-macam. Dan bagi kita pun tak apalah, di mana pun dia tidak menjadi masalah, kita tidak meyakini 100%. Yang penting diulang berkali-kali ialah ibrah daripada sesuatu kejadian ataupun peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka kita letak diri kita, yang penting ialah biasakan diri untuk mengambil sesuatu kisah dalam Al-Quran menerusi sumber yang sahih, yang diperakukan oleh disiplin ilmu Islam. Jadi saya kira sekadar itulah kan, sebagai bincang ringkas kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit sebanyak untuk kita bersama kan, sebagai bekal malam minggu ini, tuan-tuan. Jadi saya kira sekadar itulah, mudah-mudahannya begitu. Baik. Jadi kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung dalam apa ni? Pada minggu depan, insya-Allah. Aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi terima kasih kerana berikan sokongan yang padu kepada kami, dan juga terima kasih kepada Akademi Tadabbur Malaysia yang menganjurkan majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.